Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Iman bin Muhammad Tahimi, nombor matrik A197-390. Baiklah, insyaAllah hari ini kami akan membentangkan tafsiran daripada buku surat 178 hingga 188. Baiklah, saya akan membentangkan tentang beriman dengan hisab itu wajib. Baiklah, tujuan kembalinya jisim dan arat adalah untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam pelbagai ayat Al-Quran bahawa dia akan menghisab manusia terhadap setiap amalan kita. Jadi termasuk juga dengan jin. Rasulullah SAW juga mengingatkan perkara ini dalam pelbagai hadis. Perkara ini telah pun disepakati oleh semua orang Islam. Selain itu, beriman dengan hisab juga merupakan salah satu cabang rukun daripada rukun beriman dengan hari akhirat. Baiklah, hisab. Apakah itu hisab? Hisab ini ialah Allah Ta'ala akan memberhentikan para hambanya sebelum mereka berganjak daripada mahsyar dengan dihisab setiap amalan, perkataan, dan pegangan mereka. Hisab ini ada di antaranya ada yang mudah, ada yang susah, dan juga ada yang dilakukan secara sembunyi dan juga ada yang dilakukan secara terang-terangan. Ada yang terkadang dicela dan ada yang mendapat limpah rahmat Allah dan penuh keadilan. Dan setiap daripada mereka akan ditanya secara terperinci serta dibentang dengan cepat setiap amalan mereka. Dan sesungguhnya ketahuilah bahawa hari mahsyar itu sangat panjang dan Allah SWT sangat cepat akan hisabnya. Hari mahsyar itu sangat panjang dan Allah SWT akan hisab kita dengan secepatnya. Jadi kita sebagai umat Islam sama-samalah kita berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dengan limpah kurniaan dan kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, mafhumnya, sesiapa yang diperincikan hisabnya maka dia akan binasa. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kebaikan berganda, kejahatan tidak. Kejahatan ni adalah perkara yang mana dicela pembuatnya menurut syarak. Dinamakan kejahatan kerana pelakunya akan terasa terhina dengan sebab perkara tersebut apabila bertemu dengan kejahatan yang dilakukan pada hari akhirat nanti. Manakala kebaikan pula adalah perkara yang dipuji pembuatnya menurut syarak. Dinamakan kebaikan pula kerana pelakunya akan berseri wajahnya ketika melihat kebaikan itu pada hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160, mafhumnya, sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat maka baginya balasan 10 kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan maka dia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya, sedang mereka sedikit pun. Baiklah, bagi mereka yang beramal dengan amalan jahat akan ditulis ataupun dicatat dan menjadi bebanan ke atas dirinya nanti, sama ada dosa itu kecil ataupun besar. Dia akan diseksa berdasarkan dosa yang dibuat, melainkan jika Allah mengampunkannya, dia tidak akan diseksa. Dan setiap dosa boleh diampun kecuali syirik, iaitu menyekutukan Allah. Yang di mana syirik ini perlu bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, barulah Allah akan mengampunkan dosa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, mafhumnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, iaitu orang yang mempersekutukannya, dan akan mengampunkan dosa lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang amat besar. Manakala untuk amal kebaikan juga akan ditulis dan dicatat, tetapi digandakan 10 kali paling kurang kepada pelakunya, iaitu seolah-olah dia telah melakukan dan beramal dengan 10 kebaikan tersebut. Manakala bagi amal kebaikan juga akan ditulis dan juga dicatat, tetapi digandakan lagi 10 kali paling kurang untuk pelakunya, iaitu seolah-olah dia telah beramal dan melakukan dengan 10 kebaikan tersebut. Malahan mungkin digandakan sehingga 700 kali ganda atau lebih berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang bercita-cita melakukan kebaikan sedangkan dia belum melakukannya, maka ditulis untuknya satu kebajikan, iaitu seolah-olah dia telah melakukannya sekali.
manakala sesiapa yang bercita-cita melakukan kejahatan kemudian dia meninggalkannya kerana takut kepada Allah Ta'ala atau malu kepada Allah, maka ditulis baginya 1 pahala. Okey, baiklah, kita seterusnya kita pergi ke bahagian dosa besar, dosa kecil dan juga kafarah dosa. Dosa ini adalah setiap perbuatan yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dinamakan sebagai maksiat, kesalahan ataupun perkara-perkara buruk dan jenayah. Dosa ini terbagi kepada 2, iaitu yang pertama dosa kecil dan yang kedua dosa besar. Tapi apakah maksud dosa besar dan dosa kecil ni? Ulama mempunyai beberapa pandangan mengenai dosa besar dan dosa kecil. Di antaranya, yang pertama, dosa besar ialah perkara yang menepati ciri-ciri yang berikut, iaitu ciri-ciri yang pertama adalah nas yang menyebutkan ia dosa besar seperti derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang kedua adalah perkara yang Allah jadikan hukumannya, yang telah ditentukan hukumnya, iaitu seperti hukum hudud, yang ini mencuri. Yang ketiga adalah perkara yang Allah janjikan dikenakan azab di hari akhirat, seperti makan harta anak yatim. Dan yang keempat adalah perkara yang dilaknat pembuatnya, iaitu riba. Yang kelima ialah perkara yang Allah janjikan pembuatnya dengan murka, seperti melarikan diri dari musuh ketika peperangan dengan orang kafir. Dan yang terakhir adalah perkara yang disifatkan pembuatnya sebagai fasik secara jelas, iaitu disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya menuduh perempuan yang baik dan berhukum dengan hukuman yang lain dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, definisi dosa besar antara perkara yang disepakati para ulama falah, iaitu menjauhi dosa besar dapat mengkafarahkan dosa-dosa kecil. Begitu juga dengan kita melakukan perkara kebaikan dan juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti wudu, solat, puasa, haji dan berjihad di jalan Allah. Di antara dalil untuk mengukuhkan lagi kenyataan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31, mafhumnya, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, Allah akan mengampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Kemudian, dosa-dosa yang boleh dikafarahkan ataupun dihapuskan dengan taubat dan amal soleh ialah dosa yang berkait dengan hak Allah Ta'ala sahaja. Manakala dosa yang berkait dengan hak manusia tidak dapat ditunaikan ataupun dimaafkan, melainkan Tuhan empunya diri memaafkan kesalahan tersebut. Jika tidak, akan diambil dari pahala kebaikan orang yang berbuat dosa itu dan diberikan kepada orang empunya hak. Jika orang yang berdosa itu tidak mempunyai kebaikan, diambil dari dosa empunya hak lantas dicampakkan kepada orang lain itu. Jadi kat sini dapat kita lihat taubat itu wajib ke atas setiap orang Islam supaya kita mendapat keredaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung pada bab wajib beriman kepada hari akhirat. Di sini kita mesti mengetahui bahawasanya beriman pada hari akhirat ini merupakan salah satu rukun iman yang terdapat dalam Islam. Hal ini yang wajib kita percaya dan wajib kita beriman kepadanya. Kerana hari akhirat ini merupakan hari kiamat. Yang bermaksud hari kiamat. Menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 68 yang menerangkan tentang tiupan sangkakala yang akan berlaku. Nabi Israel yang ditugaskan untuk meniup sangkakala yang pertama pada hari dunia, yang sewaktu itu kehidupan di dunia akan dimatikan. Sewaktu itu juga maka berakhirlah hari dunia tersebut dan bermulalah hari akhirat pada waktu itu. Dan pada hari akhirat pula, tiupan sangkakala yang kedua akan ditiup oleh Nabi Israel untuk menghidupkan semula kehidupan yang mati untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian muka surat seterusnya yang menceritakan tentang
hari akhirat ini merupakan hari yang tiada kesudahannya, hari yang berpanjangan. Kerana hari akhirat ini merupakan hari akhir selepas hari dunia yang merupakan hari awal. Hari dunia ini yang dihabiskan oleh matahari yang dinaikkan di sebelah barat. Waktu itulah berlakunya hari kiamat yang bermaksud hari dunia ini hancur. Dan kemudian bermulalah hari akhirat yang merupakan hari yang akan kekal sampai bila-bila. InsyaAllah seterusnya kita akan sambung pada bab menerima surat amalan pada hari kiamat dengan tangan kanan dan tangan kiri. Hal ini menceritakan tentang suasana yang akan berlaku pada hari kiamat tersebut, di mana Allah Ta'ala telah memberitahu bahawasanya setiap manusia ini akan memberikan buku catatan amalan mereka yang mereka lakukan di dunia, di mana buku itu ditulis oleh malaikat yang sentiasa mengawasi kita, iaitu malaikat Raqib dan Atid, yang sentiasa mengawasi kita dan menulis segala amalan kita, segala perbuatan kita, segala percakapan kita, sama ada secara zahir ataupun batin. Kemudian bagi orang-orang yang mukmin ini akan diberikan buku catatan amalannya melalui sebelah hadapan dan tangan kanan. Manakala bagi orang yang kafir akan diberikan buku catatan amalannya dari sebelah belakang, melalui tangan kiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Haqqah yang menerangkan bahawasanya bagi orang mukmin, bergembiralah mereka. Mereka ini bergembira kerana menerima surat catatan amal dari sebelah kanan. Manakala firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 25 hingga 26 yang menerangkan bahawasanya orang kafir ini berduka cita kerana mereka ini menerima surat catatan amalan mereka melalui sebelah kiri, dan mereka ini berasa kesal, berasa kecewa dengan penerimaan tersebut. Kemudian dalam firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 14 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasibu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahura. Ayat ini menerangkan bahawasanya orang-orang yang mukmin yang menerima buku catatan amalan yang melalui sebelah tangan kanan akan dihisap dengan ringan dan dengan mudah. Manakala bagi orang kafir yang menerima buku catatan amalannya dari sebelah kiri, dihisap mereka dengan secara sukar, dan mereka ini akan diazabkan oleh Allah dan dihumbankan di dalam neraka Jahannam.